Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Lebih padat, lebih informasi, yang penting bermanfaat. Dan minggu ini kita akan berbicara pula tentang satu tajuk, perangai sampah. Macam-macam isu perangai sampah. Di antaranya bila hari kemerdekaan yang berlaku pada baru-baru ni, sampah merata-rata. Pokok-pokok hiasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur habis kena pijak apa semua. Dan Dewan Bandaraya kata kerugian RM700,000. Itu hanya baru sampah yang itu, tapi sampah pemikiran, sampah perbuatan, sampah kelakuan yang kita nak cerita hari ini. Bersama dengan saya Ustaz Abdullah Amin. Terima kasih Ustaz, seorang pendakwah yang sudi bersama dengan saya. Kenapa tangan ni Ustaz? Okey Relax macam Ustaz macam hari kemerdekaan macam bawa senjata je bukan? Saya jatuh sikit, ada jadi patah bahu ni. Allah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz sudi bersama dengan Sembang Viral. Okey, saya nak tanya dengan Ustaz, apa erti kemerdekaan bagi kita manusia yang bergelar orang Islam tu sendiri? Okey, kalau kita cerita merdeka dari sudut Islam, bila abang tengok saya, sebenarnya abang tengok 5 saya. Sebab badan kita ni ada 5 unsur. Satu roh, yang keduanya akal, yang ketiganya hati, yang keempatnya nafsu, yang kelimanya jasad. So kalau dalam Islam, kemerdekaan tu merdeka 5-5 sekali. Maksudnya roh kita merdeka daripada benda syirik, mana akal kita merdeka daripada benda yang pemikiran-pemikiran yang tak bagus, negatif. Okey. Hati kita merdeka daripada sifat-sifat ataupun emosi-emosi yang tak bagus, sak dengki. Okey. Nafsu bebas daripada ajak-ajakan yang tak bagus. Okey. Dan jasad daripada penjajahan. So jadi dalam Islam, bila sebut merdeka, 5 unsur badan kita ni kita kena usahakan untuk merdeka. Tapi Ustaz, baru-baru ni kita menyambut hari kemerdekaan tanah air. Wow, tak sangka Ustaz. Tak silap saya, dia orang kata 100,000 orang. Ada kawan kita cakap ni, dia kata malam pukul 12 malam dia orang dah bawa anak bentang tika cuk tempat. Nak tengok perarakan. Jadi best lah, nampak memang luar biasa. Hebat dengan aset-aset negara. Tapi banyak aset-aset lain juga hancur Ustaz. Seperti pokok-pokok hiasan di BKL ni, macam mana pandangan Ustaz? Okey, itu yang kadang-kadang kita sebut mereka hanya jasad semata-mata, tapi kita kena tingkatkan juga kita punya minda, pemikiran yang tinggi. Contoh macam kita respect orang punya hak. Contoh walaupun kita satu negara kita ni, tapi pokok bunga atau hak, maknanya kebersihan adalah hak-hak yang perlu sama-sama jaga. Itu berkaitan dengan mental tu sebenarnya tu. Maksudnya bagaimana kita melihat sesuatu benda tu kan? Jadi kalau kita melihat satu benda itu dalam keadaan tak jelas, so macam okey, aku merdeka, aku boleh buat apa saja, maka kita akan mengambil hak orang lain. Tapi masalahnya tempat untuk saya tak ada. Jadi adakah saya tempat tak pijak pokok tu apa semua sebab tak disediakan? Abang pernah pergi Jepun? Pernah kan? Kita tengok sebenarnya sama juga, dia ada perarakan juga. Tapi apabila mentaliti tu, maknanya hormat, sama juga, dia cop untuk anak-anak dia juga. Tapi dia takkan duduk tempat yang tak sepatutnya duduk. Dia faham semua. Kalau datang lambat, belakanglah dia. Dia duduk, dia makan, dia bawa beg plastik sendiri. Jadi kalau di sana, tukang kutip sampah tu sebenarnya sapu habuk je, bukan sapu sampah pun. Sebab sampah masing-masing ambil sendiri. Tak adalah kerja dia orang Ustaz. Kalau macam sekarang kita dah ada orang di BKL, ada tukang angkat sampah. Habis kalau sampah kita tak buang, macam mana orang tu dah ada kerja? Baik tak yang kerja? Tak apa dah banyak Ustaz. Saya bukan nak bincang dengan Ustaz sekarang ya. Okey, kita nak ada bincang dengan satu lagi tetamu kita. Kita tengok video ni. Siapa tetamu kita? Hanya pada Esa ku serah segalanya. Nah, kita kembali dengan sosok tubuh putera pop Malaysia, Naim Daniel. Terima kasih Naim. Sama. Apa khabar semua? Tak payah tanya khabar. Kita dah merdeka ni. Kita dah cakap pasal merdeka ni. Okey, tadi sebelum kita berehat nak panggil Naim tadi, saya cakap dengan Ustaz tadi kan. Ustaz, saya cakap ada orang buang sampah. Ustaz kata kat Jepun dia bawa plastik apa semua kan. Habis kalau macam tu saya cakap tak payahlah ada pekerja yang nak kutip sampah. Kan? Dah semua orang bawa balik sampah. Jadi maknanya kurang pekerjaan Ustaz.
Ustaz. Apa komen Ustaz tadi? Ustaz nak cakap apa tadi? Pekerja perlu digajikan untuk menjaga kebersihan. Tapi membuang sampah tu mentaliti. Betul. Maksudnya kita boleh nampak. Maksudnya mentaliti tu macam mana. Inilah dikatakan sebagai orang kata backup plan, sebab kita tahu kita akan datang tempat yang memang sebenarnya akan dipenuhi dengan orang-orang awam. Jadi we have to make sure benda tu datang dengan common sense lah, sebab kita kena datang macam Ustaz kata tadi, mentality, di mana perkara ini harus datang dalam inisiatif diri masing-masing untuk memastikan kita tidak mencemarkan keadaan sekitar. Sebab bila kita tengok pun apa yang terjadi pada hari itu, sebab Naim sendiri terlibat dengan persembahan kemerdekaan pada hari tersebut, masa nak balik itu kita memang nampak banyak longgakan sampah di tempat yang tak sepatutnya tu dah menimbun, jadi macam gunung kat situ. So macam adakah sebab mentaliti tadi mengatakan macam okey, nanti ada juga cleaner akan tolong buang sampah semua kan? Tak boleh. Sama juga macam kalau kat Mekah contoh kan, kita tengok Mekah bersih tau, bukan sebab sebenarnya tak ada sampah, tapi tim pengutip sampah dia pula hebat. Tim pengutip sampah dia memang hebat. Itu terhebat di dunia. Terhebat di dunia. Orang buang tepi, sekejap je sampah tu hilang. Tapi maksudnya kita boleh nampak macam mana mentaliti. Tapi banyak juga keadaan yang kita tengok kat Mekah pun, orang akan ambil sampah letak dalam poket dia. Semua nak buat pahala. Tapi apa pun sebenarnya semua pihak dia tak tahu nak berlaku, sebab tiba-tiba ada 100,000 orang ramai. Terlampau ramai sebab 2 tahun kita pandemik kan. Okey, saya nak cerita pasal kemerdekaan lagi. Okey. Kemerdekaan tu apa, Naim? Naim merasakan sebenarnya kemerdekaan ini adalah yang sepatutnya bukan sahaja daripada mulut kita, tapi apa yang kita cuba lakukan. Adakah kita punya gerak kerja kita merdeka? Adakah cara kita berbuat baik sesama orang itu pun adalah menunjukkan sama ada kita ni dijajah lagi atau tidak secara mentalitinya. Sebab Naim percaya kalau kita hanya tahu melaungkan merdeka tapi tidak disematkan ke dalam jiwa apa itu merdeka, dari segi pertuturan, dari segi kita punya peradaban, dari segi kita punya pemakaian, bagaimana pemikiran kita untuk kita nak memberikan satu impak ataupun mentaliti baru kepada masyarakat. Okey, Ustaz. Kemerdekaan lawan dia lah kehambaan. 450 tahun kita pernah dijajah. Tapi bila kita dah dapat kemerdekaan 65 tahun ni, tetapi perangai kita ni masih nampak macam sampah. Kerana tidak menghargai. Ada yang kutuk negara, ada kutuk bangsa, ada kutuk agama. Apa sebenarnya yang manusia tu nak dalam kehidupan dia yang dikatakan kemerdekaan? Adakah dia mahu lagi menjadi kehambaan? Apa yang berlaku di Palestin hari ini, kehambaan, walaupun bumi mereka dikatakan merdeka. Saya suka tengok daripada dua keadaan. Pertama sekali, penjajah tu sendiri, memang penjajah tu memang kerja nak menjajah lah. Ambil kesempatan, ambil tanah, ambil kekayaan. Yang keduanya adalah pengkhianatan sebenarnya. Sebab di Palestin sendiri bang, sebenarnya ada ramai juga orang Arab sendiri pun yang sokong Israel sendiri pun sebenarnya. Ya betul Ustaz. Ya, saya maknanya orang Palestin dia sokong Israel. Ya. Jadi tak bagus dah tu. Rakyat Israel ada 7 juta orang. Rakyat Israel maknanya ni bukan bangsa Israel satu dunia. Rakyat Israel 7 juta orang. 1.7 adalah orang Arab yang ada rakyat Israel yang sokong Israel. Kita tak pernah terfikir benda tu sebenarnya. Macam dulu-dulu tombangnya negara kita kena ada tali barut. Dan hari ini pun kita tengok kat dalam negara kita dah merdeka ni pun ada tali barut ataupun yang mereka yang nak menghukum komen pasal Malaysia yang merdeka ni semua. Betul. Kan. Benda ni sebenarnya dia jadi kanser lah, barah dekat dalam masyarakat sebenarnya. Iya. Sebab kita tengok sekarang dekat dalam dunia media sosial, kalau kita ambil skop dalam negara kita sendiri, kita dapat lihat negara kita ada di tangga yang agak tinggi untuk menjadi rakyat yang melakukan cyberbully sendiri, nak dekat media sosial. Jadi adakah ini mentaliti rakyat yang merdeka, ataupun sebenarnya kita ni hanya merdeka sekadar persembahan saja kan? Kita dapat lihat ada yang kecam itu ini sebagainya, dan masih lagi kita nak menindas bangsa sesama bangsa, kita masih lagi bergaduh sesama sendiri. Jadi benda ni sebenarnya yang tidak diterapkan kepada diri masing-masing. Sebab tu kita tak dapat masing-masing nak betul-betul rasa roh merdeka tu dekat dalam negara sendiri. Itulah Ustaz, balik pada yang Palestin tadi kan. Apabila kita lihat bagaimana orang dalam tu sendiri sebenarnya dia dah terlupa apa yang sepatutnya dia buat untuk negara dia. Selain daripada penjajah tu satu hal, tapi juga mana orang-orang dalaman yang kita panggil pengkhianat kan. Maknanya dia sendiri memburukkan, dia sendiri yang cuba menjatuhkan kedaulatan negara sendiri itu. Dan benda ni memang mana-mana sejarah pun ada benda ni. Okey, Naim orang muda Naim.
Anda melihat mungkin hari ini negara kita ni sudah mencapai kemerdekaan. Tetapi Naim rasa tak kemerdekaan tu ada ataupun dah semakin longgar disebabkan perbuatan-perbuatan manusia khasnya dalam sosial media? Bila kita melihatkan dunia hujung jari ni menjadikan orang lebih merdeka dekat situ. Nampak? Dia merdeka. Dia merasakan dia. Merdeka dekat situ, tapi itu yang jadi orang kata ada garis hitam di mana sama ada merdeka itu merdeka yang baik atau merdeka yang sebaliknya. Tapi kita dapat lihat sekarang di mana bila sosial media ni dapat digunakan oleh pelbagai lapisan umur dan masyarakat, bila terlalu merdeka dekat situ, mereka menyalahgunakan, dah jadi abusing the kemerdekaan dekat dalam sosial media tu. Macam mana kita nak hindarkan perangai sampah dalam sosial media dalam erti kehidupan yang merdeka ini? Kita akan kembali selepas ini, kita bincang lagi dan mungkin semua orang kat rumah kita boleh buka mata kerana sosial media menjadi satu peranan yang boleh menghancurkan kemerdekaan yang kita ada. Kembali selepas ini. Semua orang ada rasa entitled untuk nak bercakap tentang apa sahaja. Hidup kita ni kalau tak ada panduan, dia akan menjadikan hawa nafsu tu sebagai panduan. Kalau daripada kecil, mak bapak dia pun dah perangai sampah macam tu, jadi anak ikut, kau nak ubah macam mana? Pendapat saya tentang segelintir masyarakat Malaysia ni yang buang sampah, merosakkan harta awam ni, individu yang melakukan ni sangat-sangat tidak patutlah. Sebenarnya benda-benda ni semua memang kita boleh tercegah daripada terjadi tau. Sekarang saya tengok juga ada segelintir, saya tak kata semua, segelintir mak bapak pun bila depan anak-anak pun dia buat macam tu juga. Benda-benda tu memang nampak simple, tapi lama-lama bila kita semakin lama semakin besar, kita rasa benda tu adalah benda yang sangat-sangat biasa sangat untuk kita. Perangai yang pengotor ni, dia bukan kat luar saja, dia akan bermula daripada rumah. Kat Malaysia ni, kita duduk dalam kereta pun boleh buka tingkap buang. Faham? Sebab apa dia kata, tak apa, ada orang nak bersihkan jalan raya. Bagi saya mungkin bukan salah masyarakat tu sendiri ataupun salah didikan, tapi salah individu tu sendiri. Semua berbalik pada diri sendiri. Jadi nasihat saya, kita ni kebersihan ni kita kena bermula daripada rumah. Macam mana didikan kita kat rumah? Dia jangan ambil mudah dalam setiap benda yang berlaku, termasuklah isu sampah sekalipun. So saya minta sangatlah kepada rakyat Malaysia selepas ini, kalau ada perayaan sebesar yang macam ni lagi, sampah pun jangan buang, orang kata bersepah-sepah lah. Lagi better kalau sebenarnya kita pergi ke perayaan macam tu kan, sediakan plastik sampah lah. Okey, kembali bersama dengan Sembang Viral dan anda dah lihat kan macam mana komen-komen artis tentang tajuk kita perangai sampah. Tadi kita dah break tadi, kita dah cakap macam mana perangai sampah manusia. Orang lain tak apalah, kita ambil orang Malaysia dalam erti kemerdekaan, tapi perangai tu macam sampah. Dalam hidup kita ni, kita kena ada satu panduan lah kita panggil. Kalau kita orang Islam, kita ada panduan agama kan. Kalau orang kata okeylah aku tak nak fikir agama lah, paling kurang panduan undang-undang. Sebab hidup kita ni kalau tak ada panduan, dia akan menjadikan hawa nafsu tu sebagai panduan. Kalau dia jadi hawa nafsu sebagai panduan, dia tak akan ada satu limit lah. Nak kata orang, nak bully orang, cyber bully orang, dan dia tak rasa bersalah pun. Lack of empathy, tak rasa bersalah pun benda tu. Sebab tak ada panduan. Contoh kan, saya selalu cakap budak-budak muda ni kata, siapalah undang-undang susah. Saya kata, kalau kau tak nak undang-undang, kau pergi hutan. Hutan pun tak ada undang-undang dia. Tak boleh cakap, okeylah aku kat hutan, suka-suka aku baring kat atas busut. Kau kena gigit dengan semut. Kau kena gigit dengan tabuan. Tetap ada undang-undang. Kat mana-mana tak ada undang-undang. So jadi maknanya bagi kita ni, media sosial kan, at least apa panduan hidup engkau. Kalau agama, alhamdulillah. Kalau anda kata orang kata apalah agama ni usah, paling kurang undang-undang tu sendiri. Baru hidup kita ni ada satu arah. Okey, Naim. Ya, saya. Naim, okey, engkau artis. Ada tak perangai sampah yang kutuk apa kau buat? Ada. Sebab kadang-kadang kita tak dapat nak elak bila sosial media datang dengan benda yang free. Semua orang ada rasa entitled untuk nak bercakap tentang apa sahaja kan. Mulanya ada terasa, tapi bila fikir balik, buat apa kalau kita nak melayan kan, tapi kita cuba balas dengan kebaikan. Sebab itu apa yang dianjurkan dalam agama juga. Sebab dalam dunia ni kita dah syarat dah dengan negativity. So apa salahnya kalau kita jadi duta kepada kebaikan untuk masyarakat? Ustaz, perangai sampah dalam Islam akhlak. Okey, cuba ceritakan sikit bagaimana berakhlak dalam sosial media. Okey, akhlak ni dari dua. Habis sebut akhlak dari dua. Satu sifat. Sifat ni yang dalam. Kasih sayang, bertimbang rasa, kesian. Satu sikap. Sikap ni yang nampak. Senyum, bercakap dengan baik. Kalau kita menulis yang baik, yang nampak lah sikap. Sifat dan sikap. Tak dikatakan akhlak dalam Islam kalau orang tu kata, saya ni hati je baik, tapi memang nampak kasar, tapi hati je baik. Tak ada kata akhlak. Tak ada kata akhlak pula. Oh, maknanya Assalamualaikum, bagus ya.
Naim. Tapi hati dia tak boleh kata akhlak. So akhlak ni dua-dua. Sifat dan juga sikap. Yang dalaman dan juga yang nampak. Perbuatan. Naim pun ada soalan kepada Ustaz. Sila. Maksudnya macam bagaimana Senang kerja aku. Okey. Sebab kita tahu akhlak ni adalah benda yang agak kompleks untuk kita cuba nak kawal. Kadang-kadang iman kita turun naik apa semua kan. Macam mana kita nak make sure yang kita punya akhlak dan juga perbuatan kita ni boleh jalan seiring. Akhlak ni dia kena bentuk sampai jadi lifestyle hidup. So jadi mana kadang-kadang akhlak pun lifestyle sebenarnya. Untuk jadi tabiat perlukan 21 hari. Untuk jadikan satu lifestyle perlukan 70 hari. Kalau ikut mana para ulama kita kan. So maksudnya katakan kita nak menyapa orang lah. Assalamualaikum makcik, sihat dia. Maknanya itu adalah mana kita baru nak bentuk. Kita tak macam tu. 20 hari untuk jadikan tabiat, 70 hari untuk jadikan lifestyle. Jadi kalau kita boleh kekalkan sampai 70 hari walaupun dalam keadaan yang mungkin susah, macam sekali kita menyapa kan, saya pakcik apa hal kau. Jadi kita rasa aku menyapa ni betul ke tak betul tapi kita teruskan juga sampai 70 hari, kita jadi lifestyle lah. Maknanya perangai sampah ni boleh buang lah Ustaz kan? Boleh kan. Tapi Ustaz kena tengok juga Ustaz ni Naim, kalau daripada kecil mak bapak dia pun dah perangai sampah macam tu, jadi anak ikut, kau nak ubah macam mana? Orang tua kata kalau nak melentur buluh biar daripada rebung dia. Macam mana ni pula? Naim percaya iman tu tak dapat diwarisi. Dan ianya perangai tu pun sebab kita kalau mindset seorang anak tu mempunyai different mindset from their parents, benda tu tidak dapat dibendung ataupun dihalang oleh parents mereka. Sebab kita terdapat juga anak-anak yang datang daripada keluarga yang bermasalah tapi hidupnya berjaya. Jadi itu bukan datang daripada keluarganya. Tapi percentage dia kurang. Tapi percentage yang orang yang perangai sampah ni daripada dia dan katalah diri dia sendiri perangai sampah, macam mana kau nak suruh orang bawah engkau yang hidup setiap hari dengan kau nak buat baik daripada engkau? Boleh baik? Tak, aku rasa tak boleh kot. Kadang-kadang dia dapat pengaruh tu daripada luar. Mungkin dia dapat inisiatif diri sendiri. Sebab macam Naim sendiri pun percaya, macam Naim didatangi dengan kawan-kawan, macam Naim pernah tinggal rumah flat, pernah duduk kondo, pernah dekat dalam sekarang banglo lah. Alhamdulillah. Nak cakap dia duduk banglo. Maksudnya kita dapat, ini perangai apa ni? Kita dapat lihat pembentukan mentaliti tu daripada setiap lapisan masyarakat. Jadi bila Naim dapat bergaul dengan orang yang sedemikian rupa, orang sekian-sekian, jadi kita dapat tahu sebenarnya mereka pun ada rasa untuk tak nak berada di kompon-kompon yang sama. Okey Ustaz. Okey, katakanlah seorang anak ni, dia dah itu mak dengan bapak dia, dan mak dengan bapak dia ada unsur perangai sampah tu kan. Macam mana dia nak lari supaya dia tidak akan jadi macam tu sebagai seorang anak? Ada doa dia ke? Ada perbuatan-perbuatan yang dia nak buat ke? Mungkin Ustaz boleh bagi kat saya. Tapi sabar dulu Ustaz. Kita rehatlah Ustaz. Ustaz. Minum dulu Ustaz. Makan dulu. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Tempat nak buang sampah tak ada, saya buanglah kat situ. Saya nak pergi, tak ada, saya buanglah kat sini. Saya buatlah macam ni. Setiap kamu adalah maknanya pemimpin dan akan ditanya apa yang kamu buat. Kita semua harus datang dengan inisiatif untuk lebih memerdekakan lagi keadaan di situ tanpa melakukan sebarang kerosakan. Thank you. Welcome back to Sembang Viral. Cakap putih kan, perangai. Tapi bukan sampah kan, bukan sampah kan. Okey, tapi sebelum tu ada soalan. Ni soalan netizen ni. Dia boleh tanya, tapi tak semestinya soalan tu diikut kita punya topik hari ni. Dia boleh tanya apa saja pun. Daripada Pak Mat Tempe. Nama Pak Mat Tempe sebab dia orang boleh rahsiakan nama dia orang. Okey, dia tanya, Ustaz, saya selalu menghadapi satu keadaan di mana saya nak solat tapi kawan-kawan saya semua tak solat. Macam mana saya nak jadi kuat untuk tetap teruskan solat? Saya suka ajar satu doa yang simple lah untuk kita diberi kekuatan kan. Kalau kita tak kuat nak buat satu benda tu, untuk ada kekuatan, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah tu maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah. Kalau hari ni kita sedih ke, kita tak kuat ke, kita risau ke, semua baca benda ni. Sebab tu kalau kita dengar azan, kita kan sunat untuk tarjih. Tarjih ni maknanya jawab balik azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Tapi hanya ala solah, la haula wala quwata illa billah. Mari dah mendirikan solat tu. Maknanya jawab tu akan diberi kekuatan untuk kita buat tu. Satu lagi Ustaz, dia nama dia Secret Admirer. Ayah tiri saya telah bercerai mati.
dengan mak saya, maknanya mak dia matilah. Okey. Kan salah atau tidak jika kami tidak lagi menjaga ayah tiri dan serahkan kepada anak kandungnya. Okey. Apabila disebut sebagai mak ayah, ada 5 jenis mak ayah. Okey. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Okey. Jadi maknanya apabila disebut dalam Quran, jangan kamu katakan pada mak ayah. Mana 5 jenis mak ayah ni. Merangkuminya. Jadi maksudnya mak ayah tiri ni macam mak ayah kita. Beza dia satu je. Hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Tapi dia ada keberkatan, ada doa yang bagus. Jadi maknanya kalau dia kata kita tak mampu jaga, mana nak serah pada anak, maknanya tak kisahlah, tapi buat serahan tu dengan cara yang baik lah. Sebab dia macam mak ayah kita. Itu okey. Tu tadi apa netizen kita dah tanya. So siapa-siapa yang korang semua yang ada soalan, korang boleh hantar dekat IG TV9. Nanti kita orang pilih, kita orang bacalah. Tak maknanya soalan tu tak kisah. Bukan pasal topiknya. Tanyalah apa-apa saja, ustaz ataupun tetamu undangan saya boleh jawab. Okey, tadi sebelum kita berehat tadi saya tanya satu soalan. Okey, ustaz. Kita bukan cari salah orang Perangai-perangai yang macam ni, perangai-perangai sampah ni, rosakkan harta awam. Buat perangai macam ni, macam-macam lah buat Adakah nanti dekat akhirat ditanya, ustaz? Setiap benda yang kita lalui, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maknanya setiap kamu adalah maknanya pemimpin dan akan ditanya apa yang kamu buat. So maksudnya tangan ni adalah pengikut kita ni. Tu kalau kita arahkan dia, okey, kau pergi ambil kayu ni, kau pergi ketuk apa lampu tu kan. Besok kita akan ditanya, kenapa kau arahkan tangan kau ni pergi ketuk lampu tu? Setiap benda tu akan ditanya, baik ke buruk ke, dah susah nak jawab kalau kita arahkan anggota badan kita tu buat benda buruk. Nak jawab macam mana? Saya jawab lah macam saya nak pergi tengok, saya tempat nak buang sampah tak ada, saya buanglah kat situ. Saya nak pergi tak ada, saya buanglah kat sini, saya buatlah macam ni. Saya boleh jawab macam tu. Yalah, Allah SWT Maha Adil. Mungkin salah kita bukan 100%. Mungkin degree kesalahan kita 20%. 30 lagi mungkin orang tak sediakan. Maksudnya jadi maknanya adanya Tuhan tu okey, memang kau salah tapi taklah mungkin 100%, mungkin 20%. Tapi 20% tu tetap salah. Okey Naim, macam mana kita nak mengelakkan satu hari nanti tak nak berlaku lagi lah. Sebenarnya kalau tengok sebelum ni punya hari perayaan hari kemerdekaan tak pernah berlaku benda ni. Tapi tahun ni je berlaku. Jadi ada idea tak kawan tahun depan macam mana? Kita tahu sebenarnya keterujaan untuk menyambut kemerdekaan sebab kita 2 tahun kan tak sambut dataran kan, nak tengok perarakan semua, faham. Tapi pada masa akan datang kita semua harus datang dengan inisiatif untuk lebih memerdekakan lagi keadaan di situ tanpa melakukan sebarang kerosakan. Sebenarnya bila cakap pasal kemerdekaan, kemerdekaan jangan kita buat perangai sampah kita. Perangai sampah ni suka menyalahkan orang, dia seorang saja betul. Orang tu salah, orang ni salah, dia seorang saja betul. Okey ustaz, 3 perkara. 3 poin. Kenapa kita mesti menjadi manusia yang bertanggungjawab? Okey, pertama sekali untuk kebaikan diri kita dan orang sekeliling kita lah. Okey. Yang keduanya adalah untuk menghindarkan daripada benda buruk berlaku. So kalau kita baikkan benda baik, benda buruk dengan sendirinya akan lenyap. Yang ketiganya adalah sebagai orang Islam di akhirat besok, maknanya untuk kita selamat di akhirat lah. Untuk kita buat benda baik ni. Naim? Kita buat benda ni segalanya akan dipersoalkan dan kita akan dipertanggungjawabkan satu hari nanti. Dan seterusnya, apa legasi yang kita cuba sampaikan kepada anak cucu kita nanti. Sebab kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu mengikut zamannya. Jadi macam Naim pun nanti zaman akan berubah. Uncle mungkin dah jadi Perdana Menteri, kita tak tahu tiba-tiba pada satu masa nanti kan. Jadi saya pula akan mengambil semua konsert aku batalkan. Mungkin saya akan ambil sembang viral untuk memberikan ideologi yang baru pula. Betul. Jadi pentingnya untuk kita meneruskan akhlak yang baik, membuang perangai sampah ni untuk generasi akan datang sebenarnya. Bukan saja untuk diri kita tapi untuk menyelamatkan generasi akan datang. Kalau sekarang pun kita dah banyak lambatkan dengan perangai sampah, macam mana tak kesian 3 poin. Tahu poin? Termasuk tadi. Itu termasuk. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Naim. Sama-sama. Seronok kita berbual lagi ni. Kita pasal minda, perangai. Jangan kita ada perangai sampah kerana perangai sampah itulah perangai syaitan. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk orang berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Kita carilah perangai-perangai yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pagi ini. Bye.